Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Pada hari yang berbahagia ini, saya Nur Akila binti Sani Bosman yang memegang nombor metrik D2019-1088-290 akan membentangkan satu topik yang cukup menarik untuk kita huraikan bersama yang bertajuk faktor stres dalam kalangan pelajar. Sebelum saya memulakan pembentangan pada hari ini, izinkan saya memberi serangkap pantun. Burung merpati, burung cendrawasih, hinggap di ranting rumah Pak Balu. Sesama insan bertukar kasih, hidup bahagia, tenteram selalu. Baiklah, menurut Kamus Dewan edisi keempat, stres dapat didefinisikan sebagai satu keadaan resah gelisah, cemas dan tegang disebabkan satu tekanan mental maupun fizikal. Untuk pengetahuan semua, sesiapa sahaja boleh terdedah kepada keadaan ini. Akan tetapi, pihak perempuan lebih cenderung 2 kali ganda daripada pihak lelaki. Hal ini demikian kerana pihak perempuan mempunyai lebih banyak aspek yang dapat menyebabkan keadaan ini dan sifat perempuan sendiri yang lebih mudah untuk hilang kawalan. Salah satu aspek yang dapat menyumbang kepada perkara ini ialah perubahan hormon seperti gangguan emosi sewaktu mengandung dan sebelum atau sekitar haid. Justru itu, pihak perempuan lebih terkesan kepada keadaan ini. Seterusnya, pembentangan ini akan diteruskan dengan faktor-faktor berlakunya stres. Secara khususnya, terdapat 3 faktor yang menyebabkan perkara ini berlaku. Faktor utama adalah pengurusan masa. Pengurusan masa merupakan satu faktor utama dalam kalangan pelajar. Hal ini demikian kerana para pelajar gagal membahagikan masa dengan betul. Pada akhirnya, mereka kelam kabut menguruskan aktiviti harian mereka dan menyebabkan berlakunya stres. Baiklah, faktor yang kedua ialah akademik. Akademik merupakan menyeluruh dari segi penyampaian, pelaksanaan dan kaedah pengajaran dan pembelajaran. Secara ringkasnya, beban tugasan yang terlalu banyak terhadap seseorang pelajar seperti ujian, kuis dan sebagainya menjadi salah satu sebab berlakunya stres kepada para pelajar. Tambahan pula, sifat berdaya saing seseorang pelajar itu terhadap pencapaian akademik juga menjurus kepada berlakunya stres. Faktor yang ketiga ialah hubungan sosial. Hubungan sosial ini dapat ditekankan dalam interaksi pelajar sesama sendiri. Terdapat beberapa orang pelajar yang kurang berinteraksi ataupun kurang berkomunikasi sesama mereka disebabkan pelajar tersebut mempunyai sifat pemalu, akan menjurus mereka kepada hidup bersendirian dan tidak mempunyai kenalan yang ramai. Dari situ, pelajar tersebut berkemungkinan besar akan dibuli dan dipandang remeh. Oleh itu, pelajar tersebut akan mengalami tekanan mental dan juga fizikal yang akan menyebabkan stres. Jadi, itulah sedikit sebanyak faktor yang menyebabkan stres berlaku. Sekiranya seseorang itu mengalami stres secara berpanjangan tanpa tiada jalan penyelesaian terhadap sesuatu masalah, terdapat beberapa kesan-kesan stres. Sebagai contoh, di slide ini terdapat artikel-artikel surat khabar yang bertajuk tinggal nota sebelum terjun, pelajar kolej gantung diri dan murid cuba bunuh diri. Ini adalah kesan-kesan impak kepada seseorang yang mengalami stres. Okey, kesimpulannya, untuk mengelakkan diri kita sendiri mengalami masalah stres, kita perlu menyayangi dan menghargai diri kita sendiri.
dan berusaha untuk menyelesaikan sesuatu masalah tersebut. Sekiranya kita tidak dapat menyelesaikan masalah itu dengan sendiri, mintalah bantuan kepada orang lain. Sebagai keluarga, terutamanya ibu dan ayah, perlu memberi lebih prihatin, perlu lebih prihatin kepada anak-anak dan memberi kasih sayang yang secukupnya kepada mereka. Sebagai masyarakat pula, kita perlu membantu dan menyokong antara satu sama lain, membantu secara luaran dan dalaman kepada masa dalam pelbagai cara seperti mengadakan program, mengadakan sesi kaunseling dan sebagainya. Itu sahaja daripada saya. Semoga pembentangan ini memberi manfaat kepada anda semua. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.